Wahai Allah, kembalikan kami ke atas muka bumi. Wahai Allah, Rabbi rji'un, wahai Tuhan, kami telah yakin barzakh itu ada. Wahai Tuhan, sekarang kami melihat sempitnya alam kubur. Wahai Tuhan, sekarang kami lihat gelap gelitanya alam kubur. Wahai Tuhan, sekarang kami menyaksikan dengan roh dan mata kami azab yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala depan mata. Bila nampak depan mata, baru minta untuk dikembalikan ke atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih pada pengurusi majlis, yang bahagia Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, yang mulia Tuan-Tuan Guru Al-Habib Muhammad Hafizahullah, Tuan Guru Syekh Zainal Asri Hafizahullah, Al-Fadil Ustaz Idrus, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Rasa macam majlis maulid di Indon. Sebab dia nampak macam sempit macam mana tahu. Nampak macam huru hara sikit. Selalu saya pergi tu dia kawasan mungkin luas. Kali ni nampak macam sempit sikit. InsyaAllah lepas ni kita buat di stadium lah, kan, supaya lebih tenang dan lebih selesa. Yang kedua saya nak pesan, ni majoriti tak semayang isyak lagi ni. Terus ada buat lupa pula. Takbir kuat dah tadi ni. Saya risau takbir kuat, isyak dengan subuh dua-dua tak buat. Jangan macam tu. Yang tu ditipu. Kalau begitu kita ditipu oleh syaitan dengan penipuan yang sangat besar. Jadi malam ni Allah SWT hantar hujan dalam keadaan kita berada pada musim panas. Tuhan nak tunjuk keberkatan pada malam ni. Hujan ni insya-Allah hujan rahmat. Apabila hujan, salafus salih, Nabi, para sahabat dan orang-orang salafus salih, bila kena hujan, mereka akan tadah yang hujan tu dan sapu ke muka. Kerana hujan itu mewakili rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian para ulama diangkat baju dia. Tuan-tuan jangan buatlah. Diangkat baju supaya hujan itu kena terus ke tubuh dia. Kerana hujan itu ibarat ia mewakili rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap titisan hujan, selama ia tidak mengorbankan nyawa dan merosakkan harta benda, ia adalah tanda kasih Allah kepada penduduk di kawasan itu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dan apabila seseorang itu datang ajalnya, nyawa dia sampai, malaikat maut datang, tarik ruh dia keluar daripada tubuh badan dia. Kemudian dia pun mula melihat alam yang dia tak pernah lihat dan dia hanya pernah dengar dia selama ini, iaitulah alam ghaib. Malam ni kita dengar alam ghaib, kita dengar alam barzakh, kita dengar nama malakul maut, kita dengar nama malak Ridwan, kita dengar nama malaikat Israfil, kita dengar ada azab di dalam lubang kubur, kita dengar ada kemuliaan dan juga nikmat di dalam alam barzakh. Hari pertama orang-orang fasik, hari pertama orang-orang kafir, hari pertama orang-orang munafik, apabila mereka dimatikan oleh Allah, apabila malakul maut rentap dan tarik nyawa mereka keluar, lalu mereka dibawa untuk melihat alam barzakh pada hari yang pertama. Lalu mereka melihat wajah para malaikat yang bengis dan gelap gelita pada hari yang pertama. Lalu mereka diletakkan di dalam alam barzakh yang gelap gelita dan kanan kiri mereka tanah yang menghimpit pada malam yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada mulut orang-orang kafir, keluar perkataan daripada mulut orang-orang fasik, keluar perkataan pertama daripada mulut orang-orang munafik, Rabbi rji'un, wahai Allah, kembalikan kami ke atas muka bumi. Wahai Allah, Rabbi rji'un, wahai Tuhan, kami telah yakin barzakh itu ada. Wahai Tuhan, sekarang kami melihat sempitnya alam kubur. Wahai Tuhan, sekarang kami lihat gelap gelitanya alam kubur. Wahai Tuhan, sekarang kami menyaksikan dengan roh dan mata kami azab yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala depan mata. Bila nampak depan mata, baru minta untuk dikembalikan ke atas muka bumi. Muka bumi ni adalah dunia yang tuan-tuan tengok malam ni. Tuan-tuan tengok di kiri kita ada masjid, tuan-tuan tengok ada jalan raya, tuan-tuan tengok ada langit, tuan-tuan tengok ada pagar, tuan-tuan tengok ada rumput, tuan-tuan tengok ada mak ayah, tuan-tuan tengok ada kereta tuan-tuan. Ini bumi. Ini tempat yang manusia perkataan pertama mereka minta bila masuk di alam barzakh dalam keadaan yang menyesal. Apabila si fasik, munafik dan kafir masuk ke alam barzakh yang gelap gelita dan dihimpit kanan dan kiri, maka minta untuk kembali, wahai Allah, bagilah kami balik sekejap saja di atas muka bumi ni, Rabbi rji'un. Untuk apa wahai yang minta untuk balik? Adakah kamu balik untuk selesaikan masalah hutang kereta kamu? Adakah kamu balik untuk melihat dua syarikat yang kamu telah bina dan besarkan? Adakah kamu balik kerana rindu dengan anak-anak, isteri dan cucu kamu? Adakah kamu balik kerana teringatkan makanan-makanan sedap yang ada di atas dunia? Ahli barzakh minta untuk balik ketika itu, maka sebut kepada Allah, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Allah, boleh tak bagi hari ni saya nak balik? Saya nak buat amal soleh sebab dulu tak sempat baca Quran. Wahai Allah, boleh tak hari ni izin saya nak balik ke bumi, ke Sungai Petani, rumah saya, bagi balik nyawa saya. Kembalikan nyawa saya walau sehari, wahai Allah.
Saya teringin sedekah sebab dulu waktu orang umum sedekah pun tangan saya tak tergerak untuk keluarkan duit yang ada dalam poket saya walaupun saya berduit ketika itu, wahai Allah. Tak mau buat. Dia duduk di dunia, dia tak mau buat baik. Dia tak mau tolong orang. Dia tak mau bantu orang. Dia tak mau baca Quran. Dia tak mau sedekah. Dia tak mau salat. Dan akhirnya pada hari pertama itulah yang dia minta untuk kembali. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali, sesaat pun kau tidak akan dikembalikan. Hari ini, pada malam ini, saya dan tuan-tuan bernafas sebagai seorang yang masih berroh, yang masih mempunyai roh. Umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, yang masih bernafas, yang masih melihat alam, yang masih berkedip matanya, yang masih tengok ibu dan ayah, yang masih tengok anak-anak, yang masih boleh pacu kereta dan motor. Bermaksud kita masih ada ruang untuk membaca Quran. Masih ada ruang dan peluang untuk kembali solat 5 waktu secara berjamaah. Masih ada ruang dan peluang untuk berkhidmat dengan ibu dan ayah. Sebab Allah masih belum mengambil nyawa kita semua. Kemudian yang kedua dan yang terakhir untuk malam ni, bukan terakhir majlis. Ni ada lagi tok guru nak berucap lagi. Dah noh? Hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma sayyiban nafi'ah. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu hari ada seorang Arab Badui, dia mai jumpa Nabi SAW. Dia mai jumpa Nabi, dia tanya soalan. Soalan yang semua sahabat tak berani tanya, tapi kawan ni berani tanya. Dengar tuan-tuan. Ada satu Badui. Badui ni orang, kalau Malaysia kita panggil orang asli. Satu Arab Badui, dia mai jumpa Nabi, sahabat-sahabat ada penuh keliling Nabi. Bila Badui ni mai, dia Islam, dia duduk di pedalaman. Kemudian dia tanya kepada Nabi satu soalan yang sahabat-sahabat tak berani tanya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada Badui mai dalam majlis ilmu, majlis tausiah Rasulullah, mereka akan seronok. Sebab apa sahabat seronok? Sebab mereka tahu Badui dia akan tanya soalan yang pelik-pelik yang sahabat tak berani tanya. Ni perangai Arab Badui. Dia kasar sikit, dia tak tahu malu sangat. Dia panggil Nabi pun, dia Islam, dia panggil Nabi Muhammad, macam tu je. Tapi dia Islam, dia Badui, pedalaman, padang pasir. Bila satu Badui, dia Islam, dia mai jumpa Nabi, sahabat dah seronok. Sebab sahabat tahu Badui kalau mai, dia akan tanya satu soalan, sahabat tak gamak tanya, Badui ni akan tanya. Lalu dia tanya kepada Nabi satu soalan, dia kata, Ya Muhammad, matas sa'ah? Dia kata, wahai Muhammad, bila kiamat? Tanya Rasulullah, kiamat bila? Kalau hari ni, hari apa, tarikh berapa, bulan berapa, dia tanya bila kiamat? Kemudian Nabi pun jawab kepada sahabat Badui yang tanya tadi, Ma a'adatta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut, wahai fulan? Tanya Rasulullah. Rasulullah tanya dia, hang siap apa untuk berjumpa dengan kiamat, menghadapi hari akhirat? Bila hang tanya kiamat, apa persiapan hang? Lalu jawab Badui tadi dengan satu jawapan yang begitu mahal. Tuan-tuan tengok
Badui ni dia tak reti berlapik-lapik. Arab Badui dia tak ada jawapan-jawapan nak periah indah-indah, jawapan nak berlapik, tak ada. Kalau dia jawab itulah jawapan daripada hati dia. Bila Arab Badui dia masuk Islam, dia masuk perang, kemudian sahabat tanya, hang masuk perang ni untuk apa? Dia kata, aku masuk perang ni bersama dengan Rasulullah untuk aku ditombak di sini. Dia tunjuk leher dia, untuk aku ditombak di sini. Badui itu jawab. Tuan-tuan, habis peperangan mereka menjumpai jenazah syahid Badui tadi tertombak di tempat yang dia tunjuk. Ni perangai Badui. Kalau dia jawab, dia tak reti tipu. Ya. Badui kalau dia jawab, dia tak reti tipu. Kalau dia tanya soalan, dia tak reti tapih soalan. Lalu dia tanya Rasulullah, ya Muhammad matassa'ah? Bila kiamat? Nabi jawab, ma'a'adatta laha. Apa yang kamu bersiap untuk menghadapi hari akhirat? Lalu jawab Badui ini, ma'a'adattu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqah. Dia kata, wahai Muhammad, semayang aku tak banyak, puasa aku tak banyak. Ramadan puasa penuh lah, tapi puasa sunat tak banyak. Semayang sunat tak banyak, sedekah sunat tak banyak. Maksud Badui tadi, walakinni, akan tetapi aku. Tuan-tuan tengok apa jawapan dia. Akan tetapi aku uhibbullaha wa rasulah. Aku menyayangi Allah dan Rasulnya. Badui tadi jawab, aku menyayangi Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi jawab apa? Tuan-tuan, Nabi tak kata dia penipu. Nabi tak senyum dan berpaling ke arah lain. Nabi SAW jawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu sayang. Kalau dalam hati kamu yang paling kamu sayang adalah Rasulullah, di mahsyar nanti kamu bangun, kamu akan melihat Rasulullah SAW. Kalau kamu mati dalam keadaan dalam hati kamu yang paling kamu sayang adalah anak kamu, kamu bangun di mahsyar, kamu akan melihat anak kamu. Dan kalau kamu mati dalam keadaan yang paling kamu sayang dalam hati kamu, Allah tahu kamu paling sayang adalah artis A, maka kamu bangun di tepi artis A. Artis yang bernama A lah, B ke C ke. Jadi tuan-tuan, tepuk dadah tanya iman. Di mana kecintaan Allah dan Rasulnya di dalam diri kita? Apakah Allah dan Rasulnya lebih mahal daripada kereta mewah di rumah kita? Apakah Allah dan Rasulnya lebih mahal dan lebih kita sayang daripada anak 3 orang yang kita kendong? Apakah Allah dan Rasulnya lebih mahal daripada rumah 800,000 yang kita dah nak habis bayar? Apakah Allah dan Rasulnya lebih berharga daripada 1.3 juta akaun duit yang ada dalam bank kita? Apakah Allah dan Rasulnya lebih mahal dan lebih kita sayang daripada 2 biji kedai yang kita ada? Setiap orang tak payah tengok orang lain. Semua orang boleh jawab dengan jawapan sendiri. Dia tahu bot dan joran dia lebih mahal dalam hidup dia. Dia tahu kamera dia 18,000 lebih mahal daripada Allah dan Rasul dia. Dia tahu jawatan yang dia pegang sekarang sebagai timbalan ataupun ketua perdana dan sekian lebih mahal daripada Allah dan Rasulnya. Maka itulah pihak-pihak yang kamu akan berdiri di depan mereka satu hari nanti. Bila Nabi jawab, anta ma'aman ahbabta ya fulan, kamu akan dibangkitkan di mahsyar dengan orang yang paling kamu sayang. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan bangun di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar itu dulu sebagai laluan kepada 2 orang tuan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.